belakang saya jemput Sungai Buloh. Terima kasih kepada Datuk Speaker yang memberi kesempatan untuk saya bersama-sama dalam perbahasan peringkat jawatankuasa BP42 Kementerian Kesihatan Malaysia. Datuk Pengerusi, saya ingin merujuk kepada muka surat 365 B42 butiran 010200 Sumber Manusia. Mengikut laporan audit Ketua Negara 2021 Siri 2, aktiviti kementerian, Jabatan Kerajaan Persekutuan dan badan-badan berkanun persekutuan menyatakan bahawa bilangan jururawat sedia ada yang ditempatkan di ward unit rawatan rapi semasa tempoh pandemik adalah tidak mencukupi dan menimbulkan kesulitan terutamanya apabila terdapat jururawat yang bercuti kuarantin. Pengauditan itu telah dijalankan di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kelantan dan Hospital Tunku Jaafar, Seremban serta Hospital Tampin di Negeri Sembilan dan juga di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Kekurangan jururawat menyebabkan tahap penjagaan pesakit terpaksa diubah kepada norma 3:4 dan jadual shift terpaksa diubah daripada waktu kerja 3 shift kepada 2 shift. Secara puratanya, setiap jururawat akan bekerja melebihi 12 jam setiap hari dan akan bekerja double duty semasa kekurangan jururawat akibat cuti kuarantin. Apakah perancangan kementerian dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam dalam mempertimbangkan agar dapat mewujudkan perjawatan tambahan bagi mengatasi masalah kekurangan staf kesihatan? Yang Berhormat Sungai Buloh sikit, Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat Sungai Buloh ada sebut mengenai Hospital Tampin. Sebenarnya semasa lawatan yang berhormat Menteri pada tahun 2022, isu ini telah dibangkitkan. Namun tak sempat dilaksanakan sebab Sungai Buloh telah kalahkan Menteri tersebut. So saya harap Menteri baru dapat selesaikan isu ini. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Buloh. Okey, saya bagi laluan sahabat saya. Terima kasih Sungai Buloh. Saya perhatikan apa yang diucapkan memang relevan. Saya pernah duduk di Hospital Sungai Buloh. Jururawat tak cukup, doktor pun kerja gila-gila. 36 jam tak tidur. Jadi saya rasa dalam tempoh ni, apakah tindakan kerajaan? Setahu saya tahun lalu, Kabinet telah memutuskan untuk mengambil MO. Dulu kata belasan ribu yang tak dapat diambil. Sudah ada peruntukan secara berfasa. Apa statusnya? Kita minta masukan dan ucapan. Dan kedua, saya nak bertanya, kekangan kita apa? Monumen kepada doktor kontrak di Hospital Selayang, seorang pakar nefrologis, dah bersara, wajib. Tunggu JPA tak datang tawaran. Dia terpaksa pergi ke swasta. Ini adalah pakar yang telah dilatih 14 tahun. Jadi, apakah Yang Berhormat Menteri sendiri menghadapi kekangan ini? Kerana JPA kelambat sangat untuk nak bagi doktor kontrak kerana dalam keadaan sekarang ada peruntukan tapi tak boleh dipakai. Dan begitu juga IKN, tak cukup doktor untuk menjaga pesakit-pesakit dan kita perlukan lebih ramai onkologis. Apa pandangan Yang Berhormat Sungai Buloh? Dua-dua pun saya masuk dalam perbahasan saya tak dapat jawab pandangan saya sebab nanti tak habis baca, Datuk Speaker. Ya, Yang Berhormat tak boleh jawab. Yang menjawab Menteri. Betul itu, saya tak nak bagi pandangan saya, Datuk. Okey, silakan teruskan. Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya ingin merujuk kepada muka surat 366 butiran 020500 Perubatan Am. Masalah utama yang telah dikongsikan dengan saya ialah ketiadaan kelengkapan makmal yang mencukupi yang menyebabkan kesulitan dalam memberi beberapa perkhidmatan di klinik Kesihatan Kota Damansara dan Klinik Kesihatan Kampung Melayu Subang. Soalan saya, apakah langkah dan perancangan kementerian dalam menyelesaikan masalah ini? Selain itu, saya merujuk kepada muka surat 371 P42 butiran 00300 Kemudahan Hospital. Masalah meletakkan kenderaan di Hospital Sungai Buloh semakin kritikal kerana bilangan pesakit dan pengunjung yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan perubatan dan peningkatan bilangan penduduk yang menyebabkan kesukaran mereka untuk mencari tempat letak kereta yang sesuai dan selamat. Apakah rancangan kementerian bagi mengatasi masalah ini? Seterusnya, yang terakhir, Datuk Speaker, Datuk Pengerusi,
Keadaan jalan yang rosak dan tidak diselenggara ke pusat kusta negara semakin memburuk dan menjadi keprihatinan ramai pihak, terutama pengguna jalan yang mengalami kesukaran untuk melalui jalan tersebut selain membahayakan keselamatan mereka. Oleh demikian, saya ingin mengetahui adakah kementerian akan memperuntukkan sebarang dana untuk membaiki jalan ini. Saya berharap agar pandangan dan persoalan yang telah disampaikan dapat diberikan perhatian oleh kementerian dan diambil tindakan selanjutnya. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Peruntukan bagi sektor kesihatan ini sebenarnya merupakan pelaburan yang penting demi masa hadapan untuk membangunkan Malaysia Madani. Yang ahli yang berhormat sekalian, pada tahun 2023 KKM telah diperuntukkan sebanyak 36.33 bilion berbanding 32.41 bilion pada tahun 2022. Itu peningkatan sebanyak 12% atau 3.92 bilion. Jadi daripada jumlah ini 31.5 bilion diperuntukkan untuk belanja mengurus dan 4.83 bilion diperuntukkan untuk belanja pembangunan. Peruntukan belanja mengurus yang diperuntukkan pada tahun ini adalah meningkat sebanyak 12.38% berbanding pada tahun lepas. Jadi sebahagian besar peruntukan ini adalah untuk membiayai aktiviti bawah program perubatan sebanyak 11.81 bilion atau 37.51%, manakala program kesihatan awam menerima 5.49 bilion atau 17.42%. KKM amat berterima kasih kerana telah menerima peruntukan di bawah belanja pembangunan sebanyak 4.83 bilion dan jumlah peruntukan ini meningkat sebanyak 10.27% atau 448 juta berbanding peruntukan yang diterima sebelum ini. Peruntukan ini adalah antaranya bertujuan untuk menaik taraf kemudahan sebanyak 26 hospital serta pembaikan 400 klinik daif di seluruh negara demi manfaat seluruh rakyat Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan ini adalah di antara perkara yang banyak dibangkitkan oleh ahli yang berhormat tadi. Perjawatan yang disebut oleh Sungai Buloh tadi iaitu tentang kekurangan jururawat. Ya, juga ini penting ya dalam kita nak memberi perkhidmatan terbaik untuk kesihatan, jururawat itu juga penting. Berdasarkan rekod KKM, kita ada 69,600 orang jururawat, 608 jururawat yang terdiri daripada 67,272-nya adalah lantikan tetap ya untuk jururawat. Dan hanya 2,336 sahaja jururawat yang dalam lantikan kontrak. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 38% ya, berbanding 50,572 jururawat pada tahun lepas. Pada tahun 2012. Jadi pengambilan jururawat swasta dibuat bagi menampung keperluan perkhidmatan dalam masa COVID dahululah. Ya. Jadi itu adalah untuk jururawat. Bagi menambah bilangan jururawat di fasiliti kesihatan, beberapa inisiatif yang telah kita laksanakan iaitu pertamanya membuat pengambilan pelatih diploma kejururawatan di ILKKM, Institut Latihan KKM. Pada tahun 2022, seramai 565 pelatih jururawat yang telah kita ambil untuk mengikuti pengajian di ILKKM berbanding hanya 156 pada tahun 2021. Jadi ada peningkatan. Pada tahun ini, KKM akan melaksanakan pengambilan lebih lagi iaitu seramai 982 orang pelatih jururawat. Iaitu peningkatan sebanyak 35% berbanding tahun lepas. Selain daripada melantik tetap jururawat di keluaran ILKKM, KKM juga melaksanakan pelantikan tetap jururawat secara berfasa bagi 2,336 jururawat kontrak latihan swasta yang masih berkhidmat di KKM.